Saya boleh mendengar masalah, okey, adik Wan, okey, yang mana rumah dia bocor, you boleh buka tengok menjadi viral, okey. Saya menyantuni orang buta, Rahmat, okey, yang dibuang oleh keluarganya. Saya mendapatkan beliau rumah, okey, beliau tak ada tempat tinggal, beliau merupakan penyanyi jalanan. Saya dapatkan lesen perniagaan, bukan perniagaan apa, lesen untuk mereka bernyanyi di tepi jalan, okey. Itu kita dapatkan sebagai baskers, kita dapatkan lesen, okey. Dan kita cuba mendapatkan rumah kepada seorang anggota tentera. Siapa nama dia? Okey, seorang anggota tentera. Boleh buka Facebook saya, boleh tengok apabila kaki beliau kena periuk api. Kita mendapatkan rumah apa? Rumah prihatin. Okey, rumah prihatin kita dapatkan. Okey. Jadi you tengok betapa alertnya saya. Okey, kita menyantuni, menyelesaikan masalah kebajikan, okey, kebajikan masyarakat, okey. Kita menyantuni, menyelesaikan masalah rumah bumbung bocor, okey, masalah peparitan, masalah tiang lampu yang gelap, okey, masalah babi. You kena ingat masalah babi yang paling penting sekali, okey. Kita tahu kita umat Islam memang sensitif pada babi, betul. Bayangkan bila saya mendapat laporan, saya mendapat khabar berita, komplain babi masuk dalam sekolah. Anak kita nak pergi sekolah, kalau babi masuk dalam sekolah, bayangkan babi masuk dalam kawasan masjid. Bayangkan kalau dia minum air kolam untuk kita ambil air semayang, wudu. Bayangkan saudara, fikirkanlah, okey, babi masuk taman. Bayangkan ketidakselesaan umat Islam. Babi masuk kawasan Bandar Hilir, okey, babi masuk Alam Anda, betul. Setelah tersebarnya isu saya memintas babi, betul. Jadi sebelum ini tak dibawa orang, tapi saya menjadi esko, saya mengambil satu inisiatif. Saya takut penduduk Melaka ada lebih kurang 900,000 lebih, okey. Kita takut populasi babi itu akan mengatasi lebih daripada populasi penduduk negeri Melaka. Maka kita akan lihat babi boleh berkeliaran seperti ayam, kambing dan lembu. Hendakkah benda itu terjadi? Sudah tentu kita orang Melayu tidak mahu, betul. Jadi ini yang saya lakukan, okey, ini yang saya lakukan. Tapi bila benda baik saya buat, okey, saya mendapat komen berbagai-bagai jenis komen yang saya dapat. Terpulang, ini persepsi orang. Akhirnya mereka tahu apa yang saya lakukan ini adalah untuk kebaikan masyarakat di negeri Melaka. Saya nak bertanya Datuk, macam mana nak dapat undi-undi daripada kaum Cina ni? Biasanya akan pergi pada DAP. Nak bagi undi kaum Cina ni pada Datuk, macam mana Datuk akan buat untuk kempen? Saya beranggapan kaum Chinese dah matang. Kita buat politik bukan kena kaum. Kita buat politik kena rasional. Okay? Kita kena pilih pemimpin dan kandidat yang boleh buat kerja. Okay? Buat kerja tu bukan cakap saja. Cakap dan KPI, cakap dan terbukti. Itu yang kita nakkan. Okay? Jadi saya menyeru, semenjak saya menjadi wakil rakyat 3 tahun lebih, saya tidak pernah pinggirkan, okay, kaum Cina, kaum India maupun kaum Melayu. Tiga-tiga kaum saya jaga dengan begitu baik. Okay? Soal kebajikan, okay, saya bantu untuk 3 kaum. Okay? Dan yang paling penting sekali, orang Cina di luar sana sepatutnya berterima kasih dengan saya. Okay? Sebab kalau tidak, saya keluar daripada kerajaan terdahulu, okay, no policy, no ban, no policy. Faham saya cakap? No ban, no policy. Jadi bila itu berlaku, okay, ini yang menyebabkan saya tarik diri. Sebab kita kena ingat, kita merdeka 3 bangsa. Kita kena jaga ketiga-tiga bangsa itu. Okay? 3 kaum tersebut. Melayu, Cina dan India.
Kita tak boleh kata kita nak jaga satu kaum, tak boleh. Kita merdeka 3 bangsa. Dalam no ban no polisi ni memang betul-betul berlaku ke serius ke dalam kerajaan terdahulu? Memang betul berlaku. Memang betul berlaku. Memang betul berlaku serius. Kalau tidak, saya menarik diri, kaum Cina akan dipinggirkan. Baik. Saya nak bertanya Datuk, Datuk sebagai calon bebas, adakah Datuk merasakan dapat majoriti yang lebih tinggi berbanding PRU14? InsyaAllah. Semuanya adalah ketentuan Allah. Baik kita buat, baik kita dapat. Tak baik kita buat, tak baik kita dapat. Tapi melalui KPI saya, melalui report card saya yakin rakyat menerima saya seadanya. Datuk, dengan tidak diterima ke dalam Pakatan Harapan, adakah Datuk rasa Datuk dah tersilap langkah menarik sokongan terhadap Ketua Menteri pada awal bulan Oktober? Tidak. Tidak. Saya rasa saya bukan tersilap langkah. Di luar sana kena faham. Datuk Nur Nizam tarik diri kerana prinsip. Prinsip Datuk Nur Nizam ni tegas. Okey, macam saya berkata dengan awak. Okey. Yang haram dihalalkan. Boleh ke tak boleh? Okey. Tak boleh. Betul. Jadi sekali lagi saya tekan. No ban, no polisi. Tak boleh. Tak boleh. Salah tu. Jadi saya berjawatan tinggi, bergaji besar. Meletakkan jawatan. Kenapa dan mengapa? 3 exco tu letak jawatan. Mesti bersebab. Kami letak jawatan, apa kami dapat? Kami dapat apa? Saya dapat jadi Ketua Menteri? Tak ada. Saya mendapat jadi calon kepada PH? Tak ada. Tapi di atas prinsip saya sebagai YB dan exco, itu prinsip saya. Okay? Keadilan tu kena ada setiap kaum. Saya nak bertanya juga, macam mana hubungan Datuk dengan Datuk T, pengurus DAP Melaka? Kabarnya sangat rapat sehingga dia sanggup tak mau bertanding dan sebagainya. Dia beginilah. Hubungan rapat saya dengan bekas Ketua Menteri Adli Haji Azhari tak ada masalah. Hubungan rapat saya dengan Sulaiman Mak Ali tak ada masalah. Hubungan rapat saya dengan Tekok Liu tak ada masalah. Sebab dulu saya merupakan timbalan beliau, tak ada masalah. Tapi bila kita keluar, okey, keharmonian itu kita kena jaga. Kemufakatan itu kita kena jaga sebagai sahabat. Itu sahaja. Bukan. Kenapa saya nak buat musuh? Dalam dewan you tengok saya lawan, saya bantai. Itulah suara rakyat yang harus saya bawa. Amanat rakyat. Tapi di luar kita kawan. Dalam dewan kita lawan, luar dewan kita kawan. Macam ni pula pengundi-pengundi di Pengalaman Batu sekarang ni, alamak, YB Nur Nizam ni, Datuk Nur Nizam terlalu kasar bahasa ni. Saya takut nak mengundi Datuk pada PRN kali ni. Itu pada saya persepsi. Persepsi, mainan persepsi. Okey, kalau saya kasar, macam mana saya boleh menitiskan air mata seorang yang warga emas? Setiap kali saya turun menangis, setiap kali saya turun menangis. Kasar tu namanya. Bertegas kena tempat. Okey, berlembut pun kena tempat. Okey, nak jadi pemimpin yang hebat, itu je pemimpin. Okey, kena berani. Kena berani membawa suara rakyat. Okey, kena berani ke depan. Kenapa perlu kita takut? Betul? Macam sekarang, saya kehilangan jawatan. Saya takut. Saya rasa lega. Saya rasa selesa. Kan? Apa yang tersimpan, apa yang tersurat dalam dada saya keluarkan hari ini. Walaupun saya tak ada jawatan, saya rasa lapang dada saya. Tanggungjawab saya dah selesai. Okey? Dah selesai, maksudnya kita tidak mahu bersekongkol di pihak yang pada saya begitu rakus, begitu jahil. Okey? Rakus dan jahil, tapi sekiranya nanti kata dah Datuk menang, dipanggil untuk menyertai kumpulan-kumpulan yang rakus dan jahil, adakah Datuk kata, oh no, saya tidak mahu macam mana? Dia mudah saja. Dia mudah saja. Syarat kena ada. Syarat kena ada. Apa-apa kita kena ada syarat. You nak panggil saya masuk dalam untuk tubuh kerajaan demi rakyat. Kalau katakan saya menjadi kingmaker sekali lagi. Kingmaker sekali lagi. Okay? Takkan saya nak ego dengan diri saya, dengan prinsip saya untuk tidak tubuhkan kerajaan di Melaka. Betul? Kita terpaksa kena berbincang. Perbincangan kita mudah saja. Kita tak mahu lagi cara dulu, cara lama dibawa sekarang. Tak mahu. Generasi sekarang dah bijak. Menilaikan yang mana pemimpin yang boleh pergi ke depan. Dia berjaya ke Dewan Undangan Negeri sekali lagi. Adakah Datuk akan masuk vokal nak macam dulu? Ya, itulah Datuk Nur Nizam. Okey, kenapa saya harus tukar? Kenapa saya harus tukar?
Itulah prinsip saya. Itulah Dato' Nor Nizam. Saya bukan fake, bukan wayang. Saya bukan berlakon. Tapi saya menjiwai. Nak menjiwai sebagai seorang YB bukan mudah. Bukan mudah. Di Melaka kita ada berapa ramai wakil rakyat. You boleh tengok mana satu wakil rakyat yang menjiwai rakyat. Yang sanggup menggunakan roda 3, yang sanggup berselipar RM2, yang sanggup berhujan panas turun menyantuni rakyat, yang sanggup meredah banjir. Okey, yang sanggup panjat bumbung membaiki rumah, yang sanggup turun pergi ke kubur bakar batu untuk kita buat pasang pipe polypipe kepada mereka yang meninggal. Okey, tak ada air, terlalu jauh, saya sendiri pasang. You boleh buka Facebook saya. Okey, you nak jadi pemimpin macam mana? Sudah tentu kita nak cari pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang amanah, pemimpin yang boleh buat kerja, pemimpin yang berjiwa rakyat, turun padang menyentuh rakyat, mendengari masalah rakyat. Pemimpin itulah harus kita angkat. Okey, itu yang kita cari. Betul? Kalau saya sekalipun nak beli satu telefon pun, saya nak beli satu telefon yang ada branding. Betul? Sekarang branding dah ada di depan mata. So saya menyeru kepada penduduk Penggalan Batu, okay, harap dapat memilih saya sekali lagi, memberi ruang saya kepada lagi untuk saya beriman, menabur bakti di N15 Penggalan Batu. Saya bertanya, Dato' setuju ke jika enactment nombor parti ni dibuat di Kerajaan Negeri Melaka sebab nak elak lagi perubahan kerajaan negeri dan sebagainya? Dia beginilah, okey. Saya tak boleh komen benda-benda macam ni sebab saya tak melompat parti. Saya tak lompat parti. Kalau melompat parti ni dari parti ke parti. Okey, saya keluar daripada PH setelah PH itu tumbang. Ditumbangkan oleh 3 wakil rakyat, Rafiq Jalani dan Fendi. Maka tumbanglah kerajaan PH, betul? Jadi mana mungkin saya nak berkhidmat dengan rakyat Penggalan Batu kalau saya tak ada pusat khidmat masyarakat? Mana mungkin saya nak berkhidmat dengan rakyat Penggalan Batu N15 kalau saya tak ada peruntukan? Jadi saya pergi ke kerajaan yang lebih harmoni lah untuk menyelesaikan masalah. Jadi animal lompat parti tu saya tak nak komen sebab saya daripada dulu saya keluar PH, saya masih lagi bebas. Bebas untuk bersuara, bebas untuk membela nasib rakyat. Okey, itu prinsip saya. Tapi kenyataan Dato' ni adakah difahami oleh pimpinan DAP seperti Lim Guan Eng sehingga begitu fobia nak terima Dato' dalam Pakatan Harapan? Saya kata dari segi undang-undang, okey, tak ada siapa pun yang boleh melarang saya daripada masuk calon. Betul? Ada? Ada undang-undang? Tak ada. Okey. Jadi saya mudah saja. Siapa tu Lim Guan Eng? Cuba. Inilah pemimpin berjiwa rakyat. Ya. Yeah. Okey? Okey. Sentiasa berdekati rakyat. Okey? Slogan saya, kenalilah, sokong dan undilah Dato' Nor Nizam. Okey? Okey. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dato'.